benda ni sama yang macam kita belajar masa investment kan. Masa semester 2 dulu macam ni lah juga rupanya. Right. So in a way, so property development is actually the process. So keyword di process. Developing building atau tanah into a higher use value. So kalau kita buat development, kita tu developer buat development, mesti yang nak paling maximize profit, yang boleh yield highest value and highest return kan. Combining factors of production to produce a product. So at the end of the day, produk ni apa? Produk ni apa maksudnya? Wilma? Property. Okay, property lagi yang yang lagi spesifik, produk dia apa? Macam housing tu kan? Okay, betul. Okay, good. So property can be housing, okay, commercial, industrial. So betul dah, end product kalau buat development tak nampak apa. Tanah kosong je lagi, tak boleh So mesti akan ada hasil. So kita ada evaluation, of course nak evaluate. Nanti you all ni kira macam developer lah, nak evaluate. You macam bekerja dengan developer, you nak propose to your boss what kind of development. Of course you kata, oh boss kita buat rumah 10 tingkat je lah. Berdasarkan apa? So that's why kena buat evaluation, kena buat kajian. Kita ada evaluation, bila dah buat evaluation barulah kita prepare, okay, implementation bila kita construct, and then bila dah siap, disposal. Maksudnya kita jual, kita sewakan. Kalau disposal selalunya jual lah, okay, jarang kita sewakan. So that is what is all about. Okay. The next one. So principle of property development. Something that you're going to do. So sekarang what you must do, okay, semua orang kena ambil cakna lah, sebab you all saya nak tengok you all punya progress ni. Tak ada progress, tak ada markah. Tak ada markah, tak lagi jangan kena ulang balik. Nak macam tu kan. Okay. Right. So you kena identify tanah. So kita ada berapa lot tanah tu dekat dalam briefing yang Dr. Madina bagi hari tu? 3 ke 4? 4. Tanah assignment. 3 ke 4 tanah? 4 Okay. Boleh. Okay. So kena cari tanah tersebut. Kena dapatkan details. Okay. Saya rasa title document tak dapat lagi kan, tapi later nanti akan diberi. So kena tahu, kena buat search semua, right? Evaluation on proposed development based on current market knowledge. So sekarang ni kena buat title search, kena check zoning, kena pergi inspection, kena tengok lah kan. Nak buat development takkan buat desktop saja, kena lah tengok macam ni rupa tanah ni, macam mana dia undulating ke, flatland undulating tu maksudnya dia beralun-alun, adakah dia tanah yang rata, adakah dia di bawah road level, sebab kalau tak nanti kena tambak tanah, adakah dia berbukit-bukit, kalau bukit-bukit kena cut tanah tu, cut and fill, which is will involve so much cost lagi kan. Ada infrastruktur tak kat situ, right? And then your second step is that you kena pergi tengok, you kena buat evaluation of proposed development. So sekarang katalah kita dapat inspect tanah tu luas dia berapa, ada tenure dia berapa, and then you kena tengok surrounding development. You tengok kat surrounding development, apa development yang ada, apa keperluan yang nak. Kita tak nak buat sesuatu jadi gajah putih. Gajah putih maksudnya dijual pun tak laku, orang tak perlukan pun sebenarnya. Okay, so kena ada kena ada current market knowledge. So you seolah kena jadi macam local lah, apa development yang ada, apa development yang diperlukan. Yang diperlukan tu lah kita tahu ada demand. So mesti kita kena ada demand. Apa nak buat sesuatu yang tak ada demand, right? So barulah you propose evaluation of the proposed development. Ingat, whatever that you propose, okay, you kena fikir you ni macam private developer lah kan, tak profit saja. So whatever they propose is actually what is wanted by the public. Apa yang public nak, sebab public barulah dia nak keluarkan duit, nak bayar kalau itu adalah keperluan. Okay, and then bila dah ada tu barulah nak construct kan. Developer tak naklah keluarkan duit sendiri, so dia akan secure finance project. Okay, sama lah you belajar kan. Katalah you belajar ni sebenarnya identification land, teknologi ni macam ni. You cari
siapa you nak, estate management ke, universiti mana you nak kan, UiTM, UPM ke, UKM ke. Kalau UKM memang tak ada real estate. Kalau real estate, UM ke, UHM, ataupun go to the private university to identify who's siapa. And then you evaluate lah kan. Buatlah, tempat ni jauh daripada rumah, susah tak nak tinggalkan mak kan. Mungkin you orang KL nak belajar dekat UiTM ataupun UM saja, UPSM tak nak, UPM pun tak nak. Maksudnya macam tu lah you buat kan. Evaluation, right, tengok ni dia punya fee mahal sangat lah, tak mampu. Dah decide nak belajar kat mana, alamak duit tak ada pula, so minta PTPN ke, minta pinjam mak dengan ayah ke. So this is secure funds, right? And then what you do is that selection of professional team. So professional team ni akan ada engineer, akan ada apa, architect, QS. So these are all the professional team. So ni banyak yang alam bina kan. Yang macam kat fakulti kita, fakulti lah kan, kat kolej pengajian kita ada banyak program kan, banyak kursus. Itulah dia, besok-besok ni you all akan bekerjasama. And then assessing and monitoring the layout and design of the proposed development in order to ensure their marketability. Boleh jual, tak boleh jual. Dah ada proposed development, kita nak buat contohnya, nak buat bila you buat ni, you kena tengok tema. Saya rasa tema itu Dr. Madina dah bagi kan. Apa? Untuk wellness ke, untuk orang tua ke, for health ke, sustainability ke, kena fikir, right? Design proposed development. So kena sesuai dah untuk tema apa yang you nak, right? Dan marketability maksudnya boleh jual, and you can sell it off. The next one is that advice on the procedure for selecting contractor and contract management. So sekarang ni developer jarang yang dia jadi builder maksud dia kontrak, dia maksudnya dia yang construct benda tu kan. So carilah kontraktor and nak buat arrangement and buat kontrak, dia perjanjian. Setting up appraisal system to monitor the viability of the project throughout the construction period. Kalau construction period 2 years, kena ada satu sistem lah untuk kita pantau, right? Bila yang ni kata nak buat duit kan, nak make profit kan, so kena adalah strategi. Jual kat TikTok ke, buat flyer ke, Facebook ke. So these are all the marketing program. Buat belajar marketing tu kan macam cara sekarang, especially dengan dunia IT yang lagi canggih, yang makin canggih kan. And then baru dah deciding to form off lease and sale contract. Nak sewakan ke, nak sewakan ke atau nak jual ke kan, kena ada contract lah to preserve optimum return. So basically these are the principle of property development. Tadi kita dah belajar on the definition kan. This is the principle, right? So next one, right, the process. Okay, concept and initial concept. Okay, this is mula kita akan start yang ni. You takkan tiba-tiba buat marketing dulu, tak logik langsung kan. Konsep pun tak ada. So asal-asal mesti ada konsep. Okay, mesti ada pemikiran lah nak buat macam mana. Macam eco others ke, eco grandeur ke, eco plates ke, semua on sustainability contohnya lah kan. So dia ada satu konsep dia consider. And then site appraisal ni tengok kawasan tanah tu and buat FS ni dah belajar dengan valuation RES 551 kan. Inilah aplikasinya valuation yang belajar dulu tu, yang buat fee study tu. Guna pakai waktu semester 5 untuk PD. Kita macam merge lah. So PD ni more on the theory kan, FS tu more on calculation. So kita merge kan. Memang elemen ni kena ada dalam buat property development. That's why kita ajar itu dulu kat you. Detail design evaluation, kita nak buat design macam mana. Kita rasa macam kita yang kalau buat rumah apartment 20 tingkat will yield so much of profit, buatlah design lepas tu. Okay, contract construction macam tadi, sama jadi, then marketing disposal. So in the development process, selalunya kita bahagi kepada 3 bahagian lah. So
So the three areas mesti ada pre-development. Pre-development meaning that sebelum apa-apa development concrete ke bata ke diletak atas tanah ataupun buat site clearance ke tambak tanah ke kena pre-development. Maksudnya kita nak design dapatkan development approval. Development approval ni satu one word on its own. Okay, and then barulah kita start construct. Ni baru physical activity kat situ. Okay, and then selepas bila ada pre mesti ada post. Sebelum sama kan, pre-covid, post-covid kan. So ini adalah post construction, handing over. So ni adalah 3 area utama: pre-development, construction ataupun development, dan post-development atau completion. Okay. Satu contoh kalau you tengok ni dikeluarkan oleh Lion Property lah. Okay, 2023 agak recent lah So kalau kita tengok yang pertama, saya besarkan. Okay, the first akan site evaluation. So basically this is the actual ones. Ini memang actual being practiced by them. So yang pertama mesti ada site evaluation. Mesti akan ada site evaluation. Okay, and then baru design. Dah tengok tanah tu berpaya ke, tanah tu kerap banjir ke, tu semua kena tengok kan. And then design, buat building approval, site evaluation, and then capital raise, kena modal, development design. The next one barulah planning, dapatkan kebenaran, and then barulah buat building approval, jalan seterusnya, barulah tender process, 7 of the plan sales, dan start jual dah. Sebab kadang-kadang developer ni dapat duit punya modal untuk buat construction is actually from the money paid by the purchaser. Tak apa dah, sama ada dibayar cash ataupun dia pinjam duit dekat bank lah. These purchasers, itu dah modal dia untuk construction. Builder appointment, builder ni maksudnya contractor. Dia lah. Okay, builder ialah contractor. Right, and then construction loan, dapatkan loan daripada bank lah, daripada developer punya side. Bila dah ada duit, barulah start construction. Okay, construction loan ni, bank ni, developer ni dia tak adalah ambil 100% loan. Remember, sebab dia akan dapat duit daripada purchaser. Bila sampai progress ni, minta duit pada purchaser. So, selalunya macam saya kan, saya pergi rumah, pinjam duit, pinjam dekat bank Islam untuk sebagai end financier. So bila sampai stage ni, nanti dia akan minta lah hantar surat dekat kita, hantar surat kat bank, nanti sisi pada kita. Progress dah sampai sekian-sekian, dia minta duit sikit. Okay, ataupun kalau saya ada duit banyak, saya bayar cash, dia hantar pada saya terus, saya hantar. Next stage, bayar RM40,000. Right, next stage bayar RM60,000. Okay, sampai dah jadi 100%. Bila dah start construction, yang sebelah ialah establish sales. Dah siap, kena ada orang yang nak tolong jualkan. Tu yang ada sales and marketing tu. Okay, sales and titles. Kalau tengok sini, titles. Okay, 9 titles. Selalunya kalau tanah berserta serata and then settlement ni maksudnya handover pada purchaser, and then dah dapat profit, developer dia deposit dah dalam dia punya trust account ke, and then baru distributed. Right, so basically ini adalah perjalanan ni yang nama dynamic tu kan. Ni namanya proses sebab dia sentiasa bergerak, dia takkan nombor 1 stagnan, nombor 1 pergi nombor 2, nombor 3. Itu adalah proses. Dan dynamic maksudnya dia akan bertambah daripada evaluation, cari capital, next one kan. Dynamic sentiasa bergerak sampailah profit distributed. Okay, alright, so the next one, siapakah parties yang involved dalam property development? Of course ada client, mesti ada consultant yang it can be QS, it can be engineer, okay, it can be valuer, it can be estate agent, right, it can be building surveyor, landscape architect, right. So financier bank lah. Sales marketing kebanyakannya selalunya dia akan ada in-house. So sales marketing kadang-kadang in-house ataupun outsource.
Outsource maksudnya dia minta orang luar, selalunya estate agent lah, estate agent company. Minta apa untuk tolong hire estate agent company untuk tolong jualkan dia punya produk, right? And then ada of course ada approving authority, so selalunya PGT lah. Ni dekat KL kan, PGT. Tengoklah dekat kawasan mana, negeri mana, Selangor, Perlis, Perak, Sabah, Sarawak, mesti ada pihak berkuasa tempatan. Akan ada project manager dan ada contractors. Ni adalah contractors, adalah orang yang bertanggungjawab nak letak, nak lay bricks and concrete tu kan. So basically these are the consultant terlibat. Okay, so these are the big developers lah. Jangan tak tahu langsung developer yang di Malaysia ni. So top developers kita ada LBS, kita ada UM Sunrise, IGM, kita ada Ecoworld, Aura Group, Sunway. Sunway pun dia diversify kan, ada Sunway University pula, Sunway Hospital, ada Marsin, ada Sandabi, and then ada Gamuda, ada Setia. So sebenarnya developer ni ada banyak sangat. Developer ada banyak sangat. Tapi ini yang top lah. Dia boleh Google the top developers dekat Malaysia. Dulu ada INP, Island and Peninsula. Ada banyak lah boleh cari. Google saja sekarang. Boleh cari. So contohnya LBS. Ini ada development dia. Dapat kat mana? Senang je masuk kat dalam dia punya webpage ataupun tengok kalau ada berita-berita apa yang dibina oleh LBS. Yang banyak ni GDV stands for what? Apa maksud GDV tu? Development value. Apa dia? Gross development value. Bagus. So, gross development value. GDC? Apa dia? Gross development cost. Betul, gross development cost. Ingat value dengan cost saja. Okay, value ni basically on the sales yang dia dapat. Cost is merely on the cost is basically construction cost, ada banyak-banyak cost yang terlibat So ingat balik you punya residual method tu, macam mana cara buat, right? And then so kena ambil cakna lah. Okay, maybe some of you buat project academic on property development ni kan. So hopefully this will help lah. Ada Ecoworld. So developer ni dia tak adalah macam fokus residential, dia tak. Dia akan buat residential, commercial, industrial. Land bank. So land bank tu maksudnya dia punya tanah, simpanan tanah yang dia ada. Tengoklah kalau kawasan tu zone for commercial, title pun commercial lah, is the best. Tapi kena fikir juga the term highest and best use. So highest and best use ni sangat penting. Highest and best use, nanti you all kena ingat juga highest and best use. Nak dapat definition mana, ingat balik mesti ajar semester 2 dulu. Kalau siapa sempat dengan saya, Malaysian Valuation Standard, MVS buku merah tu kan, dekat dalam tu ada definition of highest and best use. Okay, tengok balik. Maksudnya yang paling boleh, salah satunya adalah boleh yang legal, physical sesuai, boleh memberikan pulangan yang tinggi. Jangan pula kalau kita tahu highest and best use is commercial, tanah tu residential, zone pun residential, title pun residential, so highest and best use tak mungkin commercial. So residential mungkin kondo ataupun rumah banglo. Tengok yang mana demand yang tinggi yang boleh jual yang paling banyak secara mengikut undang-undang. Okay, right, so that's about on the introduction of property development. Okay, ada soalan tak? Lalu tak ada soalan kan? Tak ada soalan? Nak tanya pasal Nak tanya yang tanah tu yang MPX ni ada 4. So kita pilih yang satu lah. You all dah pilih ke belum? Belum. Kenapa lemau sangat grup ni? Kenapa tak pilih lagi? Izzat? Mana kelas Izzat kan? Kira? So sekarang agaknya mungkin nak tunggu kelas tu kot. So sekarang ni you all ada 23 orang. There are 23 people of you. Okay, so ada 23 orang. tak nak tanya. Kita ada 4 side.
to share on for us. Saya ingatkan you all dah. Sebab tadi rasanya macam dia kata dia dah. Kalau dia tengok ni yang diberikan ni pensyarah yang mengajar lah. Pensyarah mengajar saya rasa you all kenal aku semua kan. So ada 4 kawasan di mana yang pertama adalah daerah pertahanan yang mana section 7. Section 7, section 8. Sorry, tanah yang pertama. Tanah pertama ni tahu tak kat mana? Tahu tak kat mana sebenarnya? Yang dekat asrama tak tahu. lama. Tak. Kalau semua orang bisu, saya berikan gelas je lah. Buatlah senang. Ini ke? Tahu tak kat mana ni? Section 2. Tahu pun section 2 kan. Section 2 kat mana ni section 2 ni? Section tu. Dia cakap section 7. Section 2 kat mana pula? Ya, tapi saya nak cerita pasal land 1 dulu. Tanah yang pertama. Section 2. Ni section 2 ni semua. Ni dulu. Sekarang dah clear. Kolej lama. Betul. Jati Jati. Dia luar pagar. So maksudnya kita kalau perasan sini ada roundabout. Sini ada roundabout yang section 2 tu. Ni kalau daripada UiTM. Ni kalau nak ke ini kalau nak ke McDonald's, Kompleks PKNS. Ini kalau nak ke section 18. Okey. Sekejap. Bila saya tunjuk. Satu macam ni orang nak pilih kan. Saya tak nak bagi. Saya tak nak dictate. You pilih you punya kawan-kawan yang 23 orang ni kepada 4 kumpulan. 23 bagi 4 berapa? Satu kumpulan dalam 5-6 orang. Okay? Right. Saya tunjukkan. Sekarang semua masih kena serius kan belajar kan. Dulu masa semester tu boleh main-main walaupun graduation. Okey, boleh nampak tak map? Salah ni kan. Stop presenting. Okey. Sebab kita kena cepat. Sebab ni macam ni ada 4, ada grup 5A, B, C dengan D. Satu grup dalam 5A akan buat kat sini. Kan maksudnya dalam satu grup 5A, dalam satu kelas 5A akan buat 4. Maksudnya satu grup akan buat. Dan contohnya grup Sharon buat 1. Okay. And then grup siapa lagi? Tira buat yang nombor 2 contohnya kan. Dekat 5B akan ada orang juga buat dekat tanah nombor 1, tanah nombor 2. Okay. So you all dalam satu grup ni takkan ada orang buat section 2 yang sama. Dua grup buat section 2 yang sama. Nak yang akan buat sama adalah 5B dengan 5C dengan 5D. So you kena cepat lah. Okay. So ini pintu keluar UiTM. Pintu keluar UiTM. Okay. Bulatan. Bulatan tu. Kalau nak pergi McDonald's. Ni section 2. Ni section 2 punya surau. Ni tempat you all makan, ni plan expert kan. Kalau keluar sini, kalau ke sini nak pergi section 7. Nak pergi Unicell, Shell tu sana situ. Kalau turun bawah ni, kena pusing lah kan. Pusing turun bawah. Ni kena pergi section 6. Ini kalau nak pergi Pertama Kompleks. Kena pergi Pertama Kompleks PKNS Kompleks, SECC tu kan. You kena pergi sebab dia nak roboh kan.
Tu ni ada satu lagi nak bagi section 18. Jati tu dekat sini. Nampak tak ni? Jati ni dulu merupakan yang jalan Jati kan. Dekat section 3 merupakan asrama lah college bagi pelajar lelaki dahulu. Sini pun ada juga college tapi masih in operation. So itu that is the location of Jati. Turun pagar je kan, keluar pagar. Itu saja yang paling itu saja yang dapat saya tunjukkan untuk yang ini lah. Okey, balik kepada ada soalan tak on this Jati? Apa nak tanya? Memang tak ada Bagus. Bila saya tanya tu kena jawab dah ada ke tak ada. So saya pun tahu tak ada. Okay. Jangan biarkan percakapan anda cakap seseorang. Okay. Alright. So this is number 9 Okay. So contohnya macam you all kena tengok lah, kena buat site assessment satu kan. Desktop tu at least nanti when you come back, when you all come back minggu keempat tu, pergilah view. Pergi view dapatkan sedikit input untuk you present pada minggu kelima. So this is Jati. Ni semua gambar Jati lah yang saya rasa masa dia dirobohkan. Okay, dirobohkan. Sekarang ni tak nampak sebab rasanya dia letak hoarding. Okay, hoarding tu. Macam pagar kan. Alright, so that tu nombor 2 lah. Nanti akan dapat detail lah leasehold ke freehold ke. Dia punya condition tu. Yang kedua ialah yang ni. Mana ni? Bertanding mana Shah Alam, section 3. Ni adalah kat mana dia tu Dr. Melina cakap? Ini adalah hospital kan? Ini kat kawasan hospital. Ini adalah nombor 2, nombor 3. Nombor 4 ni tak ada gambar lagi. Jalan Osman. This is Jalan Osman. This is number 3. Number 2. Oh, this is Jati. Alright, oh sorry. So then number 1, that is Jati number 2. Okay, Jati number 2 kan? Itu dah tadi yang dia cakap Okay. Okay. So this is Jati number 2 lah. Right? Number 1 ni Intekma. So Intekma ni pun dekat. Intekma tu dekat roundabout tadi tu dekat saja. Saya rasa you all pun tahulah. Okay. This is yang ni dekat section 7. Okay. Still walking distance tapi penat. Ni memang walking distance lah. Okay. Yang ketiga ni adalah dekat Hospital Selayang. Tapi saya tak show site yang mana satu sebab tak dapat detail dokumen lagi. Tapi basically dekat Selayang lah. Mesti dalam Kelang Valley. Dan yang keempat adalah di mana ni Jalan Osman. Jalan Osman ni sebenarnya saya pun tak pernah pergi. Tapi best juga dapat pergi sebab ini awal-awal ITM dulu. Even program kita dulu kat sini, Jalan Osman. Masa zaman-zaman diploma tu. Okay? So dekat PJ. Tak adalah jauh sangat pun dekat PJ. So what you do is that, what I expect you to do, you kena buat yang ni semualah. Okay? Which saya rasa Dr. Melina dah explain hari tu. Yang kita expect dalam you punya assignment. Cumanya ingat first progress analysis and physical desktop analysis, demographic tu sebenarnya dekat minggu keempat atau minggu kelima lah. Saya rasa kita buat dekat minggu kelima lah sebab minggu keempat you baru nak inspect. Physical maksudnya kena pergi tengok site. Desktop tu yang desktop maksudnya atas meja lah buat analysis. Okay. So bahagi kepada you all, tak tahu lah macam mana nak cabut undi ke nak pilih. Saya serahkan kepada you all. Unless kalau you kata doktor aku boleh tak, doktor je yang bagi. Kita orang semua tak ada kata sepakat. Doktor je lah bagi kepada kita. Doktor je lah bagi sana. At this juncture saya nak student pilih sendiri lah. You all vote sendiri lah. Benda mudah je kan. You all pun dah besar-besar. Okay. Right, any question? You all kena tanya sebab nanti raya minggu depan. Lepas tu tiba-tiba minggu ke-5 nak bagi markah dah.
pastikan anda semua sure apa yang kena buat. Okay. Okay, doktor. Ada soalan tak ada soalan? Sekarang tak ada lagi. Mungkin Tak akan ada ada lagi. nanti. Kena ada lah, kena fikirkan sesuatu. Okay, so saya nak lepas kelas ni decide terus. You all dah, do you have your own group now? Kita orang dah ada group 4. 6, 6, 5. Tapi kita orang tak spin wheel je lagi. Tempat yang mana. Bila nak buat tu? Habis kelas Cik mungkin. Saya rasa elok buat, settlekan hari ni juga. So at least you all dah boleh start. Sebab kelas sampai pukul 12 kan? 8, 9, 10, 11, 12. So you all dah boleh start buat kerja. Bukan lepas ni sambung balik tidur, jangan. Okay, buat kerja start. Sebab nanti dengan you punya RES 615 lagi kan, projek akademik lagi, tu banyak. Dia sebenarnya semester 5 ni banyak hal. And then dengan you punya, you all ambil ETR kan semester ni kan? ETR 600. ENT ENT 600. Dulu ENT 600. So you all takkan ambil semester 6 lagi dah. So akan ada banyak sebenarnya yang you all kena buat. Kalau you tak perasan lah that's why dulu senior you zaman senior you dia buat ENT semester 6 tapi sebenarnya semester 5. Dan ada banyak progress report dan progress report tak boleh main-main. Okay, kita nak panggil orang industri tengok you punya hasil. So gunakan masa sampai pukul 12 ni untuk at least dah bahagi kumpulan, dah tahu dah nak buat yang mana, dah boleh bagi-bagi kerja, tengok kawasan-kawasan mana. Dan you all kena ada meeting yang at least 1 or 2 meetings lah. Dengan ada Google Meet sangat mudah lah. Dengan you punya group, siapa nak tengok apa, and siapa yang duduk dekat sini mungkin boleh view. Okay, jangan tunggu sampai saat-saat akhir sebab nanti bukan nak tala subjek ni saja, ada banyak lagi valuation lagi 611 kan. Itu semua yang bukan mudah. So masa yang ada jangan disia-siakan. Saya tahu nak raya tapi pandai-pandai bagikan masa. Okay, so kalau tak ada soalan lagi, insyaAllah kita akan jumpa pada minggu selepas raya. Okay, dan tapi minggu selepas raya tu sebenarnya kita buat satu talk untuk you daripada industri, so you have some idea yang relate dengan you punya assignment. Right, so kalau tak ada apa, saya ucapkan selamat hari raya pada semua dan pandai-pandailah bagi-bagikan masa ya. Semester 5 ni sebenarnya you ada final year ni agak critical, so kena work smart and also a little bit hard lah. Right, so take care semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Doktor. Salam. Thank you, doktor. Selamat Hari Raya. Take care. Thank you Doktor. Welcome. Okay, thank you. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya tu. Selamat Hari Raya.